Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini malam saya seperti tadi, saya mau mengambil kesempatan ini nak menerangkan kepada tuan-tuan satu perkara yang amat serius. Very serious. Dan saya minta tuan-tuan semua dengar baik-baik. Pilihan raya ini oleh kerana UMNO Barisan Nasional panik, dia tahu dia mau kalah, dia gunakan isu perkauman, racial issue. This is very, very dangerous. Saya nak tahu. Dia buat tuduhan, apa dia? Saudara Lim Kit Siang, kononnya orang yang bertanggungjawab kepada perkara berlaku apa dia? 13 Mei tahun 1969. Ini sekarang ini sedang dimainkan kepada pengundi-pengundi Melayu supaya orang Melayu benci kepada Lim Kit Siang, supaya orang Melayu benci kepada DAP, supaya orang Melayu tidak mengundi Pakatan Rakyat. Ini permainan yang kita, kalau kita berjaya, dan saya percaya kita akan menang, kita akan tangkap mereka ini dan kita akan penjarakan dia. Sebenarnya saya hari ini saya bercakap, saya dalam UMNO 40 tahun. Saya pernah menjadi ahli parlimen UMNO Barisan Nasional 2 penggal. Pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka 1 penggal. Pernah menjadi pengurusi MARA. Kalau tuan-tuan tahu pak saya siapa? Ghaffar Baba, semua orang kenal bukan? Saya nak beritahu tuan-tuan, sebenarnya 13 Mei tahun 1969 peristiwa berdarah perkauman di antara orang Melayu dan orang Cina termasuk orang India, sebenar-benarnya itu adalah rancangan UMNO sendiri. Ini tuan-tuan kena faham, dan saya minta orang-orang Melayu bisa dengar ini baik-baik. Jangan kita tertipu. Saya pun dulu pada satu ketika pun saya pun tertipu juga dalam hal ini. Tetapi kita telah buat kajian. Tengku Abdul Rahman Putra, bapa kemerdekaan, 2 tahun sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati, di dalam surat khabar The Star, dalam kolomnya tiap-tiap minggu, Tengku ada tulis SIC it. Tengku Abdul Rahman mengatakan bahawa 13 Mei adalah satu rampasan kuasa kecil ataupun mini coup yang dirancang oleh beberapa pemimpin UMNO, termasuk orang yang bernama dan masih hidup yang masih jahat. Siapa dia? Dr. Mahathir, betul? Hari ini dia tuduh Lim Kit Siang. Hari ini dia minta supaya filem Tanda Putra ditunjukkan kepada orang kampung. Kerana kononnya saudara Lim Kit Siang telah mengkencingkan, telah memijak dan mengkencingkan bendera negara macam itu. Lim Kit Siang, saya amat simpati dengan dia. Saya nak buat pengakuan ini tuan-tuan supaya kita clear once and for all that he was not the man responsible for the 13 Mei. The man who was responsible was UMNO leaders themselves. Ini telah dinyatakan oleh arwah bapa saya sendiri sebelum dia mati. Dia pun beritahu saya juga. Dia kata ini Mahathir lah orang yang paling jahat sekali. Dialah yang menjatuhkan Tengku Abdul Rahman selepas 13 Mei. Apa pasal 13 Mei berlaku? Saya nak beritahu. Pasal kalau tuan-tuan ingat, dulu masa Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, dia kata apa? I am the happiest Prime Minister in the world. Why? Saya ini Perdana Menteri yang paling gembira dalam dunia. Mengapa? Kerana rakyat berbilang kaum hidup dengan aman sentosa. I was the most proudest man in the world.
Kemudian pihak-pihak the ultra Malays, iaitu Dr. Mahathir, termasuk Musa Hitam, dia gulingkan Tengku Abdul Rahman. Dia rancang 13 Mei ini turunkan Tengku Abdul Rahman dan naikkan Tun Razak. Selepas 13 Mei berlaku, Dr. Mahathir wrote a letter, the yellow letter. Dalam bahasa Melayunya, Dr. Mahathir menulis surat terbuka, surat kuning. Saya masih simpan salinan surat itu. Dia menuduh Tengku Abdul Rahman. Dia kata Tengku Abdul Rahman give too much face to the non-Malays, terlampau beri muka kepada orang Cina dan orang India. Maka Tengku Abdul Rahman mesti letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Tengku Abdul Rahman terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Tun Razak ambil alih. Pasal apa Tun Razak ambil alih? Pasal Tun Razak tahu dia mengalami sakit masa itu. Itu pasal Tun Razak jadi Perdana Menteri no more than 5 years. Kalau tuan-tuan ingat, apabila Tun Razak ambil alih Perdana Menteri, orang yang pertama yang pernah dipecat oleh Tengku Abdul Rahman sebagai ahli UMNO, iaitu Dr. Mahathir. Apabila Tun Razak jadi Perdana Menteri, dia terus jemput Dr. Mahathir semula dalam UMNO. Sedangkan sepatutnya Tun Razak dia hormat pada Tengku Abdul Rahman was still alive. Tengku Abdul Rahman patut dia kasih muka dengan Tengku Abdul Rahman, betul tak? Pasal Tengku Abdul Rahman buang Dr. Mahathir kerana Dr. Mahathir tulis buat surat hantam Tengku Abdul Rahman. Tapi Tun Razak tak tunggu. Dia menang, dia dapat saja jawatan Perdana Menteri. Orang pertama yang diambil balik sebagai ahli UMNO ialah Dr. Mahathir Mohamad. Tak cukup dengan itu, dia beri jawatan Menteri Pelajaran kepada Dr. Mahathir ketika itu, tuan-tuan. Ini sebagai ucapan terima kasih Tun Razak pada Dr. Mahathir kerana memainkan peranan menjatuhkan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan perkara ini bukan saja dalam tulisan Tengku Abdul Rahman dalam surat khabar The Star as I see it, tetapi mendiang Ghazali Syafi'i, Tun Ghazali Syafi'i, semasa itu dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia juga telah maklumkan kepada saya, kepada Anwar Ibrahim dan esko-esko pemuda, masa itu kami pemuda, dia pun confirm mengatakan bahawa the 13 Mei was a planned mini coup by UMNO leaders to bring down Tengku, to bring up Tun Razak, but put a blame on Chinese and DAP, especially Lim Kit Siang. Ini sebenarnya, tuan-tuan. Jadi saya harap malam ini penjelasan saya clear, dan saya harap kalau ada reporter, kalau ada blogger, tolong keluarkan ucapan saya ini. Saya mahu semua rakyat Malaysia mesti faham ini sejarah negara sebenarnya. Hari ini orang Melayu ditakut-takutkan, keluar dalam internet, keluar dalam katalog, brochure dan sebagainya oleh UMNO. Tuduh Lim Kit Siang, tulis gambar Lim Kit Siang. Saya nak beritahu, tuan-tuan, parti mana yang betul-betul anti Melayu? Parti mana yang chauvinis? Parti mana yang perkauman? Parti mana yang anti-Islam? MCA ataupun DAP? Saya nak buat perbezaan pada malam ini. Parti MCA yang ditubuhkan dalam tahun 1951. Daripada tahun 51 sejak MCA dilahirkan sampailah di saat ini, ketika ini, MCA tidak pernah, malah mengharamkan, tidak pernah membenarkan orang Melayu walau satu orang pun, ataupun orang India ataupun Jabi atau orang asli menjadi ahli MCA. Betul atau tidak? Sebaliknya, parti DAP yang ditubuhkan pada tahun 66, parti DAP yang dituduh sebagai parti anti Melayu, parti perkauman, chauvinis dan sebagainya, tahun 66 DAP lahir bersama Tak
kurang 10,000 orang Melayu ketika itu. Ini sebenarnya. Sehingga pada perhimpunan DAP yang pertama, seorang Melayu bernama Daeng Ibrahim telah dipilih oleh perwakilan DAP ketika itu sebagai naib pengurusi parti DAP peringkat kebangsaan yang pertama, dan Daeng Ibrahim bertanding di Greek Perak. Diikuti oleh Daeng Ibrahim Saleh bertanding di Buntung, Saleh Nakul Hitam bertanding tambah, dan juga termasuk Fazlan Yahya. Tuan-tuan tahu siapa Fazlan Yahya? Fazlan Yahya pernah menjadi wakil rakyat ahli Dewan Undangan Negeri di Dewan Undangan di Perak atas tiket parti DAP mewakili kawasan Pasir Berdama. Di Johor, seorang Melayu Ahmad Tun bertanding atas tiket DAP. Di Pulau Pinang, bekas Presiden QPAC Ahmad Makno pernah menjadi ahli parlimen atas tiket parti DAP. Sebaliknya, saya nak beritahu, tak kurang daripada 55 orang Melayu selain daripada orang India telah bertanding atas tiket parti DAP sejak parti DAP ditubuhkan sehingga tahun 2008 yang lepas, tuan-tuan. MCA tidak pernah membenarkan orang Melayu atau India menjadi calon parti MCA. Betul atau tidak? Sebaliknya, calon-calon MCA mereka hanya menang di kawasan-kawasan di mana sebagian besar majoriti adalah pengundi Melayu. Mereka berjaya menipu orang Melayu di atas sokongan UMNO Barisan Nasional. Betul? Mereka kalah bandar-bandar besar kerana orang Cina dalam bandar tahu bahawa MCA ni perangai dia untuk poket, perut dan pangkat saja. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu, dalam tuduhan yang mengatakan parti DAP ini adalah parti yang anti-Islam, hari ini kita didendangkan. Ini General Chua Swee Lik hari-hari maki, hina agama Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan, tak salah kalau ia Berhormat Teng, kalau Lim Kit Siang, kalau Karpal Singh, kalau siapa pun mengatakan kami tak bersetuju bahawa undang-undang Islam ni dilaksanakan di negara ini. Tak salah. Saya pun tak salah kalau Salahuddin Ayub, kalau siapa mengatakan kita tidak bersetuju agama Buddhis ataupun Hindu dijadikan sebahagian daripada undang-undang negara kita, tak salah. Tetapi mana salah? Kalau sekiranya saya menghina agama Kristian, saya menghina agama Buddhis, saya menghina agama Hindu, itu salah. Begitu juga salah jika sekiranya orang bukan Islam menghina agama Islam. Betul atau tidak? Agama Islam, agama Buddhis, agama Hindu, agama Kristian pun sama mengajar kita menghormati agama-agama lain. Betul? Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tidak ada masalah. Kalau nak laksanakan hukum hudud seperti mana yang disebutkan, kita akan bawa parlimen. Kalau parlimen bersetuju laksana, tak setuju tak laksana. Pasal parlimen berhak menentukan. Betul atau tidak? Hari ini dia gunakan isu. Dia kata apa? Oh, kalau Pakatan ini cakap pada orang Melayu lah. Oh, kalau Pakatan merintah besok Perdana Menteri ini DAP Cina. Tak percaya tengok Pulau Pinang, dia kata itu Pulau Pinang. Siapa Perdana Menteri, Ketua Menteri? Cina ke Melayu? Oh, dia cakap dengan orang Melayu kampung. Kadang-kadang minta maaf, ada juga orang Melayu kampung bertemakan juga. Ya, ini racun. Tapi saya nak beritahu, sejak merdeka Parti Kapalaya dahulu, Ketua Menteri pertama Pulau Pinang ialah Wong Pao Ni. Betul atau tak? Wong Pao Ni itu, dia ini orang Bugis ke orang Banjar? Dia orang Tionghoa daripada Parti MCA, betul tak?
Gerakan pun macam tu. Parti Gerakan, selepas tu Lim Chong Yu, dia bukan Jawa, dia juga orang Tionghoa tapi dari Gerakan. Akhirnya daripada ini Ko Sukun ni bukan Banjar, dia juga orang Tionghoa tapi dari Gerakan, betul tak? Tiba-tiba hari ini orang UMNO Pulau Pinang, bila Lim Guan Eng jadi Perdana Ketua Menteri, baru dia nampak. Baru dia sedar. Very slow thinking. Ini saya nak beritahu. Apa masalah Lim Guan Eng? Apa masalah Lim Guan Eng kita nak persoalkan? Saya nak beritahu tuan-tuan. Di satu ketika dahulu, ada seorang pemimpin UMNO. Dia punya sexual desire very high. Saya tak sebut nama. Dia punya nafsu banyak kuat. Dia sudah buat apa berlaku? Dia rogol satu budak perempuan Melayu. Umur bawah 13 tahun. Ini budak perempuan Melayu 13 tahun, tuan-tuan. Cuba bayangkan ini budak-budak umur 13 tahun macam. Cuba bayangkan anak-anak kita kena rogol macam mana. Akhirnya ini budak perempuan, dia pula kena tahan. Di mana? Di pusat tahanan budak-budak nakal perempuan di Rembau Negeri Sembilan. Dan dia lahir, he gave birth. Dia lahirkan anak dalam pusat tahanan. Tapi pemimpin UMNO ini sampai sekarang dia bermaharajalela. Dia sekarang masih lagi pegang agensi kerajaan. Ni. Adakah pemimpin MCA macam Chua Sirik berjuang untuk mempertahankan, menebus maruah anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin UMNO ini yang umur 12 tahun ni? Ada pemimpin UMNO buat? Tetapi saya nak beritahu, anak kepada saudara Lim Kit Siang, saudara Lim Guan Eng, dia walaupun dia seorang Tionghoa, bukan orang Melayu, tapi atas sikap prinsip perikemanusiaan dan keadilan, sama ada kamu orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apa, Lim Guan Eng berjuang. Akhirnya Lim Guan Eng juga dipenjarakan kerana memperjuangkan maruah anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin Melayu ini sendiri, tuan-tuan. Sepatutnya kita orang Melayu harusnya berterima kasih, mengucap terima kasih kepada Lim Guan Eng. Betul? Ini. Tapi UMNO dia tuduh, dia tak peduli. Dia tuduh Lim Guan Eng ini anti Melayu, dia tuduh Lim Kit Siang anti Melayu. Hanya saya kesian Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Pasal apa? Dia tidak handsome seperti macam anak-anak itu saja. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia, serius. Betul tak? He's a very serious man. Saya kenal Lim Kit Siang tahun 80-an. Masa itu saya ahli parlimen. I sit together next to Lim Guan Eng and Mat Sabu. And Lim Kit Siang was the other side. Saya kenal dia. He's a very stern man. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menghina orang Melayu. No. Dia tentang segala perkara yang tak betul. Kalau ada rasuah dia tentang. Kalau kerajaan tak betul dia tentang. Ini perjuangan Lim Kit Siang. Kita patut di sini berucap terima kasih pasal Lim Kit Siang sanggup meninggalkan kawasan di Perak untuk bersama-sama tuan-tuan di Gelang Patah ini. Dan saya percaya dan percayalah muka yang tak handsome ni, apabila dia jadi wakil rakyat di sini besok, percayalah dia akan juga berjuang habis-habisan untuk kebaikan rakyat di Gelang Patah ini. Percayalah. Maka dengan itu tuan-tuan, saya berharap kita ramai-ramai kali ini keluar. Kalau dulu peratus pengundian lebih kurang 75% ke 80% yang keluar mengundi, kali ini kita mau sekurang-kurangnya 95% pengundi yang berdaftar mesti keluar pagi-pagi lagi kita undi Pakatan Rakyat. Setuju? Saya nak buat pengumuman sikit malam ni. Semalam
saya dapat panggilan. Saya tak nak beritahu siapa. Mengatakan dari Bukit Aman, Pakatan Rakyat setakat petang semalam kita boleh daripada 222 kursi yang bertanding, kita boleh dapat 125 ke 130 kursi. Hari ini anak-anak muda daripada Johor sampai ke Perlis, sampai ke Kelantan. Saya tak pergi Sabah Sarawak, tapi saya nak beritahu, sokongan anak muda begitu hebat sekali. 2 hari lepas saya di Kedah, saya bertemu dengan 50 penuntut Melayu yang balik daripada Mesir, daripada Egypt. Tambang sendiri bayar RM2,000. Balik bukan saja mau pangkah, tapi mereka sekarang ni kempen tiap-tiap hari nak menyokong kita, tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, tak kurang 2,000 mahasiswa, students, university students, right now, are campaigning everywhere. Berkempen, berceramah di seluruh negara hari ini, tuan-tuan. Nak beritahu. Mengapa ini berlaku? Walaupun kerajaan beri BRIM 1, BRIM 2 dan BRIM 3, biar dia kasih. Bak kata yang berhormat tadi, saudara yang berbahagia Datuk Ting, ini duit kita, betul? What is there to be proud of? Nak bangga apa? 55 tahun, RM500. 55 tahun, tambah lagi RM500. $1,000, 55 years. Tapi tuan-tuan, you try to calculate. Cuba kira. RM1,000, tuan-tuan divided by 55 years. Bagi dengan 55 tahun. Kemudian tuan-tuan divide 12 bulan 1 tahun. Kemudian divide 30 hari 1 bulan. That mean our value is only half a cent per day only. You tahu tak ini? Lebih baik jadi kumpulan SAI, nyanyi US 1 million, 3.5 million ringgit, 8 minit, 435,000. Betul tak? Ini dia. Hari ini nak menang pilihan raya, dia jual kita punya kerakyatan. Senang-senang 800,000 rakyat asing di Sabah diberikan kerakyatan. Betul? Di Melaka, di Selangor tak kurang pada 100,000 pendaftar. Orang asing pun dijadi daftar. Hari ini orang Bangladesh pun boleh dapat kapitalan biru. Orang Myanmar pun boleh dapat. Tapi orang India yang lahir dalam negara ini, sudah datuk nenek dia sudah lahir di negara ini, masih lagi tidak ada surat beranak, masih ada tidak lagi dapat kapitalan. Betul atau tidak? Ini not fair to the Indian community. Not fair at all. Tak patut. Bagaimana anak orang India tak boleh pergi sekolah? Bagaimana anak orang India tak boleh ambil exam pasal tidak ada surat beranak, pasal tidak ada kapitalan? This is not fair. Itu pasalnya kita mesti get rid of this corrupt government. Betul? Saya keluar daripada UMNO. Tan Sri Mat Taib, bekas Menteri Besar Selangor, keluar daripada UMNO masuk Pakatan Rakyat. Sekarang general, polis, pegawai kerajaan, semuanya bila pension, why don't they join UMNO? Mengapa tak join UMNO Barisan Nasional? Betul? Kalau mau kaya, join tak? Boleh rompak sana, betul tak? But we are born to fight for the rakyat. Kita dilahirkan untuk rakyat. Ini perjuangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya waktu pun jam 12, kita menghormati masa, saya minta keluar. Kalau ada saudara mara kita, walau ada di China pun ke di mana pun, minta diorang balik. Tentukan semua yang berdaftar keluar mengundi seramai-ramainya. Setuju? Dan saya percaya menjelang 5 hari bulan 5 atau 6 hari bulan pagi, apabila kita dapat Putrajaya, janji kita apa dia? Minyak akan diturunkan. Kalau orang UMNO Barisan Nasional tak setuju dengan kita, tak apa. 6 hari bulan minyak diturunkan. Petrol station kita ada 2 standard. Satu untuk Pakatan Rakyat, murah harga. Satu untuk UMNO, harga biasa. Okey? Apa lagi?
tol daripada Johor Bahru sampai ke Bukit Kawitan Perlis akan dihapuskan. Betul atau tidak? Kalau orang UMNO Barisan Nasional tak setuju, tak apa. Tol lama kita kekalkan, dia lalu tol tidak bayar, kita lalu Pakatan Rakyat free. Okey? Pelajaran. Kita mau hapuskan PTPTN. Tuan-tuan tahu tak? 2 bulan lepas dalam surat khabar The Star, front page, muka surat depan. 1,700 anak-anak kita Melayu, Cina dan India telah lulus dapat lesen bawa jadi pilot kapal terbang. Tapi mereka sekarang jadi apa? Pilot apa? Pilot taksi. Tak ada kerja. Hutang PTPTN 100,000. Tak boleh jaya, bankrupt. Tajudin Ramli, bekas pengurusi MAS, hutang 560 juta. Kabinet Najib hapus. Anak kita hutang 20,000 bankrupt, hutang 30,000 bankrupt. Nak belajar susah, nak pinjam duit susah. Tapi Syahrizad 250 juta 3 bulan Muhyiddin dengan Najib lulus. Betul tak? Ini tengok apa berlaku di Selangor. Ketua Wanita UMNO Selangor, Raja Rupiah, tanah 220 ekar di Bukit Kota Raja, di Bukit Raja, Selangor. Itu tanah gazet untuk pembangunan kem tentera. Tapi Najib semasa dia timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dia approve tanah ini kasih pada Raja Rupiah. Belum tukar nama, jual pula pada LTAT 160 juta. Siapa tak boleh kaya, tuan-tuan? Rakyat mana dahulukan? Rakyat kroni UMNO. Itu sebabnya UMNO Barisan Nasional ini kita mesti kuburkan dia, kita mesti tanam dia once and for all. Setuju atau tidak? Akhir sekali saya nak beritahu. Last. Nanti orang UMNO kata apa? Barisan Nasional kata, ini betul, dia janji, dia cakap, besok dia perintah, dia pun rasuah. Saya nak beritahu, kalau sekiranya wakil-wakil rakyat kita, Pakatan Rakyat menang, kita jadi Perdana Menteri, kita jadi Menteri Besar, yang berhormat masih kekal, kalau mereka rasuah, kalau mereka menyeleweng kuasa, kalau mereka tidak berjuang untuk rakyat, kita tombangkan mereka, kita kasih peluang kepada UMNO balik. Okey?